Pematang Pauh 12 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Terima kasih speaker di atas laluan yang diberikan kepada Pematang Pauh khas sempena Hari Wanita Sedunia. Izinkan saya merafak sembah bagi terus sama menyokong usul menjunjung kasih ke atas titah Yang di-Pertuan Agong. Datuk Speaker, kita kini tiba pada tahun ketiga pandemik berperang dengan wabak COVID-19. Dan pandemik ini cukup mengesankan disusuli pengalaman meredah pola cuaca ekstrim yang jauh lebih teruk daripada sebelumnya. Kita masih belum pun pulih daripada banjir besar yang menyaksikan kemusnahan luar biasa hujung tahun lalu. Datang pula banjir di Kelantan dan Terengganu. Belum habis lumpur dibersihkan daripada rumah penduduk Pantai Timur, kita dikejutkan pula dengan banjir kilat semalam di sekitar Kuala Lumpur. Air hujan turun secara berterusan sehinggalah awal pagi tadi dan kita ini yang berkempen di Johor juga jangan pandang ke tepi bila banjir kilat menyengat. Kempen dengan prihatin dan saya rasa wajib kita ambil kira apa yang terpaksa dihadapi oleh penduduk menerusi tindakan yang kita ambil dalam Dewan Rakyat. Kejutan di pandemik atau speaker memaksa penggubah dasar kerajaan negeri, kerajaan pusat bersama-sama berusaha merungkai permasalahan seterusnya. Pada hemat saya, perubahan iklim ekstrim yang bakal menjejaskan bukan sahaja kualiti hidup rakyat tetapi juga sekuriti makanan negara. Cuaca panas yang dijangka tak tiba. Sebaliknya, hujan lebat melanda dengan kerap, akibatnya kawasan tanaman padi tenggelami air, bukan sahaja yang melibatkan Tanjung Karang, Sekincan, Sabak Bernam tapi seluruh negara. Dan bila hasil tani terjejas, sudah tentu kadar inflasi bertambah dan harga barang bertambah naik. Perubahan iklim dan pemeliharaan hutan, Tuan Speaker. Laporan IPCC 2021 mendedahkan purata suhu global dari 2011 dan 2020 menjadi 1.1 degree Celsius lebih panas banding 1850 hinggalah 1900. Jadi perubahan sekecil ini hakikatnya membawa kepada kesan iklim yang besar. Kita lihat kehancuran, banjir kilat di Jerman, kebakaran hutan di Turki, gelombang haba yang teruk di Amerika Syarikat dan juga Kanada. Setakat pertengahan Januari, Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed jeli menganggarkan kemusnahan akibat banjir bernilai 5.3 bilion ringgit Malaysia hinggalah 6.5 bilion ringgit Malaysia. Seperti mana kemiskinan bersifat multidimensi, jaminan makanan negara juga bukan hanya melibatkan pengeluaran bekalan semata-mata tapi merangkumi aspek ketersediaan, accessibility, penggunaan dan kestabilan. Ini ditakrif sebagai sekuriti makanan oleh the Food and Agriculture Organisation dalam World Summit 1996. Jadi banjir di Kelantan Terengganu memperlihatkan sekitar 25,000 penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan banjir. Jadi selagi kita tak ukur Multidimensional Poverty Index di kawasan pasca banjir, kita hanya mampu mengagak impak kepada sumber makanan mangsa yang terjejas lepas banjir tanpa benar-benar menyelusuri keperluan dan bahaya yang menimpa mereka. Seperti pandemik, perubahan iklim juga merupakan fenomena yang jauh lebih menjejaskan kehidupan golongan rentan, melebarkan jurang miskin kaya. Kerana golongan berpendapatan rendah, mereka lah yang bekerja dalam sektor pertanian, ternakan, perikanan dan sektor informal. Contohnya pekerja gig. Yang hantar makanan time hujan siapa? Pekerja gig. Tapi saya kecewa kerana Menteri Sumber Manusia menjawab tidak bersedia untuk memperkenalkan rang undang-undang baru bagi mengawal selia syarikat gig. Kerana semua mereka ini, the B40, kegiatan ekonomi mereka bergantung penuh kepada perubahan cuaca. Tuan Speaker, contoh baru-baru ini dengan banjir kilat, Jabatan Met Malaysia boleh saja keluarkan panduan kepada semua syarikat dan majikan agar membenarkan metod bekerja dari rumah apabila kita sudah tahu trend cuaca, banjir kilat berisiko berlaku, so allow them to work from home dan dapat menyelamatkan harta benda insya-Allah. Kedua, bila kita musnahkan hutan dan kawasan tadahan air hujan, kita musnahkan pertahanan semula jadi kita terhadap banjir. Berpuluh tahun diperlukan
untuk tanah yang sudah dinyah hutan agar pulih, sedangkan ekosistem sebegini yang menadah air hujan supaya air hujan tak melimpah ruah masuk ke rumah orang. Jadi kita harus mengejar semula masa untuk memulihkan keadaan. Sejak 1962, Malaysia nyatakan komitmen nak kekal 50% daripada tanah kita dilitupi hutan. Tapi penyahutanan kita berlaku dalam kelajuan yang sangat merisaukan. Contoh, WWF Malaysia menganggarkan dari 2001 hinggalah 2019 terdapat pengurangan sebanyak 8.12 juta hektar hutan, iaitu 28%. Sekarang tinggal hanya 58.1% daripada keluasan tanah. Dan ingat, tahap ini pun dah rasa panas. Dah dapat alami krisis iklim yang begitu ekstrim. Jadi kita harus maksimalkan liputan hutan. Soalan saya, apakah yang sedang dilakukan oleh kerajaan tahun lepas Kasar Umum nak bentang Akta Perubahan Iklim tapi 3 tahun lagi, iaitu pada 2025. That's too late. Tuan Speaker, bencana akibat perubahan iklim sedang berlaku pada saat ini. Rumah-rumah di Kelantan Terengganu ditenggelami lumpur sekarang. Maka Akta Pengurusan Bencana, Akta Perubahan serta Adaptasi Iklim semuanya wajib dipercepat. Sebaliknya yang kita hadapi, realitinya kontraktor nak laksana projek mitigasi banjir di KL pun gagal. So I think this is quite crucial. Saya harap dapat dibawa dalam sesi ini. Apa guna adakan sesi tergempar kalau tak disusuli dengan undang-undang yang mengikat? Malaysia ada pohon daripada United Nations Green Climate Fund untuk mewujudkan pelan adaptasi iklim nasional, but this is only a small first step. Saya fikir kita wajib ada roadmap, target dan definisi apa maksud adaptasi iklim dalam konteks negara kita. Tuan Speaker, fasa kedua laporan IPCC menyimpulkan hampir 1/3 ladang makanan dan padang ragut haiwan ternakan tak boleh lagi diguna pakai pada hujung abad kalau perubahan iklim tak dibendung. Jadi harga makanan bakal meningkat dengan risiko 80 juta orang sedunia hadapi risiko kebuluran. Dengan ledakan harga barangan yang semakin naik, isu kekurangan bekalan makanan asas, ayam, minyak masak, kentang, telur, ada juga kepung bangkitkan yang lain ya. Kita nampak ada program subsidi pasar rumah rakyat, tapi ini tidak menyasari ataupun menyelesaikan masalah hakiki ya, because you are targeting the end product. Sebagai contoh, meskipun wujud pemberian subsidi input, skim insentif pengeluaran padi, tapi disalurkan menerusi vendor, bukan dengan sistem bayaran terus kepada pesawah. Jadi 62 juta ringgit yang diumum untuk insentif racun hanya bakal menguntungkan syarikat pengeluar, vendor input racun dan baja dan bukannya petani. Limited choices, Datuk Speaker, dan bahan-bahan buat racun diimport daripada negara luar. Sebelum ini, satu tong racun 4 liter RM45, sekarang RM90. Berapa peratus sahaja inisiatif MAFI yang ada seperti My Organic, My Gap dan program kebun community. These are good. Tapi berapa peratus merangkumi keseluruhan industri pertanian? Kalau serius, ia harus merangkumi 50%, harap dijawab oleh Menteri. Dalam analisa pakar-pakar, mereka menyatakan negara-negara Asia Timur tidak pernah meninggalkan aspek pertanian. Perbezaan antara Asia Timur dan Asia Tenggara adalah mereka menumpukan kepada pekebun kecil, not big time players. Persoalannya bagaimana nak pastikan setiap petani mampu untuk hidup dan mendapat pulangan dan hasil yang menguntungkan. Datuk Speaker, Hari Raya Ramadan, saya bimbang kalau kita tak settle ya isu bekalan, maka pelan intervensi yang dilaksana akan terlalu lewat. Kita akan berdepan dengan isu ketersediaan dan kekurangan bekalan makanan asas yang diumum oleh kebanyakan pembakar, kekurangan lebih 90 juta bekalan telur sepanjang Ramadan dan Aidilfitri. Jadi saya bawakan dalam perbahasan Dewan Rakyat 2022, peringkat jawatan kuasa KPDN HEP dah ada laporan tinjauan pasaran sektor makanan oleh MyCC 2019 ya. Laporan tersebut diwujudkan atau dihasilkan, dan antara unsur yang menimbulkan isu persaingan dan menyebabkan harga meningkat adalah penyalahgunaan permit AP dan telah diberikan untuk proses pengimportan. Jadi pada saya, bila pagi tadi yang Mohd Menteri sebut
ada usaha untuk membuka ruang AP mengimport ayam kepada 4 pengusaha pasar raya besar. Persoalan saya, pertama, kerajaan wajib dedahkan nama pemegang AP yang diluluskan untuk mengimport ayam. Kedua, adakah cukup AP dipanjangkan kepada pengusaha pasar raya besar dan koperasi? Dan ketiga, apakah elemen kawalan yang akan diperkenal oleh kerajaan untuk memastikan tiadanya penyalahgunaan AP, dan kalau yang dah salah guna, are they going to be blacklisted? Berbalik kepada dapatan MyCC, trend peningkatan itu sebelum krisis pandemik, dan peperangan sekarang sudah tiba memberi kesan kepada kita. Jadi kalau kerajaan sering menggunakan kaedah penyelesaian jangka masa pendek menerusi pemberian subsidi, maka kita tak mampu untuk mewujudkan sistem keluaran dan pengagihan bekalan makanan negara yang lebih mapan. Kalau kerajaan mampu belanja 905.3 juta ringgit dana jaminan makanan semasa PKP, saya fikir sebaiknya kerajaan melabur secukupnya untuk memastikan sekuriti makanan kita terjamin dalam jangka masa panjang. It's not easy, saya tahu, but I think kalau kita ada iltizam politik dan kita bersetuju dalam bab ini, kita jangan ambil jalan pintas yang akhirnya akan merugikan pengguna, petani dan penternak kita. Jumlah import makanan meningkat. Kadar purata 4.1% tahun. Dulu 45.3 bilion ringgit tahun 2015. Tahun lalu 55.4 bilion ringgit untuk memenuhi permintaan pengguna tempatan. You have bawang besar, produk tenusu, kopi, tepung gandum, teh, bawang kecil, ubi kentan dan minyak masak. Jadi 3 elemen pada saya lah yang menghalang kita daripada bergerak ke depan mencari penyelesaian. Pergantungan kepada konglomerat pertanian besar, bukannya benar-benar mengupaya petani serta pekebun kecil dengan teknologi terkini. Tiadanya fokus untuk melabur secukupnya bagi bakat agripreneur sebenar dan segmen berinovasi, dan kegagalan merungkai penyalahgunaan AP, subsidi kepada golongan racun serta baja terpilih. Minta rumuskan, Mami. Baik, terima kasih Dato' Speaker. Kita dah ada dasar akro makanan negara. Ya, saya dah baca hasil KPMG, another consultancy, 2021 hingga 2030. Bagus, ada plan. Hanya bimbang saya bila kita dah senarai pendek tidak adanya golongan pelapis dari kalangan belia, ya, dan ada juga bakat-bakat syarikat tempatan. Bagaimana pelaksanaannya? Ya, kita tahu ada mereka yang mampu untuk melaksanakan vertical farming yang kalis cuaca ekstrim. Tapi pantauan dan maklum balas daripada saya, tanah pertanian kita ada 8 juta hektar. Hari ini kita guna 800,000 hektar saja untuk tujuan sektor agromakanan. Less than 10%. Jadi bila kita tidak beri dokongan, bayangkan ekosistem ini tidak membantu, kerana kalau mereka yang diberikan sewaan tanah untuk membangunkan teknologi terkini, believe me, saat-saat akhir ada saja kerajaan negeri, kerajaan pusat, agensi yang akan tarik balik tanah yang disewa. Itu pantauan dan maklum balas yang kami dapat. Jadi saya harap bila kita ada dasar agrosecurity, kita mahu kembali untuk mengangkat agenda tersebut, maka kita harus pastikan wujudnya reformasi struktural, and sudah tentu it's not going to be easy. Ada players yang akan marah, tetapi demi sekuriti jaminan dan kedaulatan makanan negara, kita harus laksanakan apa yang sukar. Dan di sini relevannya kewujudan pembangkang yang kuat. Terima kasih Dato' Speaker. Saya mohon menyokong dengan cadangan balas reformasi struktur yang disebut tadi. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Petang Pauh. Seterusnya saya menyebut Yang Berhormat